Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Farhana binti Ismail. Hari ini saya akan membentangkan pelan pembangunan Bandar Ipoh 30 tahun akan datang. Bandaraya Ipoh merupakan bandaraya bukit yang terletak dalam daerah Kinta yang merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri Perak. Ia merupakan bandar terbesar ketiga di bahagian tengah Malaysia. Selain itu, ia terletak kira-kira 200 km ke utara Kuala Lumpur dan selatan Pulau Pinang. Wawasan 2050 bagi pembangunan bandar Ipoh ialah pembangunan bandar yang meliputi dan menjaga aspek-aspek ekonomi, alam sekitar dan sosial agar pembangunannya tidak terlampau sekular. Selain itu, tablik urus pembangunan bandar mapan yang cekap dan terancang mengikut rancangan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai menjelang wawasan 2050. Tambahan pula untuk membentuk sebuah masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan dan mempunyai sifat progresif dan mesra alam. Pembangunan Bandar Ipoh meliputi 3 aspek utama iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. Pertamanya, saya akan menerangkan pembangunan Bandar Ipoh dari aspek alam sekitar di mana penyediaan bangunan bersepadu fotovoltaik dapat mengurangkan pencemaran, tidak memerlukan bahan api dan juga ia merupakan sumber tidak terhad. Melalui gambar rajah bawah ini, kita dapat melihat proses sistem fotovoltaik. Keduanya ialah mewujudkan taman botani dalam Bandar Raya Ipoh. Ini dapat memupus sifat pertanian moden dalam kalangan rakyat seperti penanaman hidroponik dan ia juga akan menjadi tarikan pusat Bandar Raya Ipoh. Ketiga ialah mengurangkan penggunaan plastik dengan memperkenalkan plastik biodegradasi. Plastik biodegradasi ini dihasilkan daripada sisa-sisa buah-buahan. Kepentingan penggunaan plastik biodegradasi ini ialah ia mesra alam, lebih mudah untuk ditarik semula dan ia mengambil masa yang singkat untuk terurai. Melalui gambar rajah di belah kanan ini, kita dapat lihat bahawa plastik biodegradasi ini akan terurai kepada sisa organik yang digunakan oleh mikroorganisma dan tumbuh-tumbuhan untuk pertumbuhan dan proses fotosintesis. Kemudian, ia akan dikitar semula untuk penghasilan plastik biodegradasi. Seterusnya, saya akan mengalih ke aspek ekonomi. Yang pertamanya ialah pembinaan pusat niaga komersial yang bersifat futuristik. Ini akan menyebabkan teknologi berkembang dengan pesat sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan. Keduanya ialah penyediaan skim perniagaan bagi pelajar golongan B40, M40. Sebagai impaknya, ia akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Seterusnya, menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Sebagai contohnya, memperkenalkan sistem LRT, MRT dan juga bas rapid transit seperti negara-negara barat, di mana bas berfungsi seperti sebuah kereta bawah tanah dengan laluan khas sendiri. Stesen bas BRT juga berfungsi sebagai stesen kereta api dengan sistem bayaran pada pintu masuk, di mana ia dapat dilihat pada gambar rajah di belah kanan ini. Penambahbaikan sistem pengangkutan awam bandar ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan kemalangan serta mengurangkan kos pembelanjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan pembangunan Bandar Ipoh dari aspek sosial. Yang pertamanya ialah menjadikan Bandar Ipoh sebagai bandar ilmu dengan memperbanyakkan pelbagai institusi pendidikan tinggi yang terdiri daripada IPTA dan IPTS. Selain itu, memperkasakan institusi keagamaan. Ini dapat melahirkan masyarakat yang matang dan pintar. Seterusnya, mewujudkan apps infak, wakaf serta tapak web sedekah melalui talian. Ini dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan, mengelakkan amalan rasuah dan pecah amanah serta memupus sikap bersedekah dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula memperbanyakkan pembinaan kompleks serbaguna bagi kegunaan golongan belia. Sebagai impaknya, ia dapat mengelakkan sikap membuang masa dan meningkatkan amalan suka bersukan dalam kalangan belia. Seterusnya, pihak berkuasa perlu mengambil inisiatif untuk mengurangkan jenayah di Bandar Ipoh dengan meningkatkan kehadiran polis dalam komuniti, sebagai contohnya melalui program-program sukarelawan simpanan polis. Di samping itu, pihak berkuasa juga menguatkuasakan undang-undang serta pendektorian dasar-dasar kepada rakyat. Sebagai kesimpulannya, cadangan pelan pembangunan Bandar Ipoh ini akan menjadikan bandar ini sebagai sebuah bandar daya saing setanding dengan negara-negara maju yang lain. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan bandar yang teratur dan sistematik dari pelbagai aspek seperti alam sekitar, ekonomi dan sosial.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.